من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatul Najin, muka surat 31. Muka surat 31. Baris yang ke-13 daripada atas. Baris yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan adapun pada hak yang baharu, dan adapun pada hak yang baharu, dan adapun pada hak yang baharu, yakni adapun sifat sama, sifat basar pada hak yang baharu, maka samanya, sama yang baharu itu kuwah yang ditaruhkan pada urat yang terhampar pada patak telinga. Maka samanya sama yang baharu, kuwah, kekuatan yang ditaruhkan, yang dijadikan oleh Allah pada urat yang terhampar pada patak telinga. Patak ni hujung lah, tahu? Patak ni hujung ke dalam ke bawah ke gitu. Apa kalau patak ni? Bawah. Sebut betul-betul tu patak je, jangan pantak. Pantak tu jadi lain pula. Jadi kalau patak ni memang kena dengan lorak kita lah. Lorak kita kan patak kuali, patak telaga. Patak telaga tu maknanya bawah. Nu air tinggal siapa patak ada. Apa dah? Kau dah cakap gitu. Mana air telaga tu sikit kan? Mana air telaga tu tinggal patak dah. Mana pepatak tu? Bawah lah. Tu. Betul ni hak ejaan kita ni. Jangan pantak. Pantak dia jadi kod lain. Pantak ni punggung tau. Kalau hak orang luar lah, hak orang luar. Ni tak ni. Kita lorak kitab. Ke Rumi tulis mana? Rumi tulis macam mana? P-A-T-A-T. P-A ke P-A-N? P-A je. Baru je, jangan P-A-N. Tapi sebenarnya mari daripada kataan tu lah sebenarnya. Dia je betul-betul ikut Jawi dia. Taklah Rumi tu hak Jawi yang telah dirumikan. Dia je betul-betul dengan ejaan Jawi. Tu kata kalau nak ambil Jawi hak, nak ambil Rumi hak ikut Jawi sungguh. Tak rasa dah reka-reka lah. Biarlah kalau kata P-A-T-A-T, orang nak baca macam mana tak faham tu. Bukan nak suruh baca kitab ni, nak suruh belajar. Ni kitab tauhid ni, bukan kitab fadilat ni nak baca sendiri. Maknanya orang hak belajar tu pakai Rumi, orang mengajar pakai asal Jawi.
Hak Jawi aja pe alif te te. Mana patak ni kalau kita kata gak bawah hujung je gak dah. Patak yang terhampar pada patak telinga. Dia pergi kepada sama basar pada hak yang baharu. Yang terdahulu hak atas tu, hak atas artinya hak dalam matan Umil Barahing itulah, bermula sama dan basar. Ni kita nak comel gini ya. Kalau sifat kekalkan dengan bahasa Arab. Kalau sifat kekalkan dengan bahasa Arab. Yang terdahulunya sama artinya mendengar, dan basar artinya melihat. Mendengar melihat ni kena kepada ta'aluk kepada sama basar kalau ikut logat kita lah. Tapi logat orang dahulu, bahasa orang dahulu, mendengar melihat tu kena pada sifat, bukan pada ta'aluk sifat, kena pada sifat. Tapi kalau kita pergi kepada hak dalam kitab Baqarah tu ditukar kepada sifat tu pendengar pelihat tu, nak membezakan dengan ta'aluk sifat mendengar dan melihat. Tapi terjemahan ni mendengar melihat. Kemudian dibalik semula kepada hak Arab. Dia gini, dia sama basar. Makna ismi sama basar. Makna ismi, makna nafsi. Ismi ni nama sifat yang ada di zat Allah. Kena kepada ta'aluk sama basar pun disebut dengan sama basar. Bahasa Arab sama basar. Dia pergi kepada makna sifat ada di zat Allah, dan pergi kepada makna makna masdari dia panggil, kena kepada ta'aluk sama basar. Cuma sama basar samalah kudrah, iradah, ilmu, hayah, sampai ke kalam sama. Bila sebut sama basar secara itlaq, dia akan pergi kepada sama basar makna ismi, makna nafsi, menambah bahawa nama bagi sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moleknya hak sifat tu kekalkan dengan sama basar. Ini kalau logat kita lah pula ni. Hak logat kita lama digi pada mendengar melihat. Hak logat yang dimulai oleh pada Baqarah digi kepada digi kepada pendengar pelihat. Kalau kita gak payah, lama dah saya duk tanya, belajar sekolah bahasa Malaysia daripada 1 sampai habis tingkatan, cuba gak beri satu makna yang membezakan antara sifat dengan ta'aluk sifat. Nak beza antara nama bagi sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ta'aluk sifat. Bahasa Malaysia, mendengar melihat akan sekalian perkara yang ada. Itu ta'aluk pada samak basar. Kita nak makna kepada sifat samak basar yang ada di zat Allah. Mana pun nak tahu. Kau ni kena tanya pakar bahasa Malaysia gitu. Kena orang apa? Kudrah, kuasa gitu je. Iradah, kehendak gitu je. Sifat ilmu, sifat tahu gitu je. Allah yang bersifat dengan sifat tahu, mengetahui akan sekalian yang wajib, yang harus, yang mustahil gitu. Jadi sifat tu tahu. Ta'aluk sifat mengetahui akan. Gitu. Kalau sama, terjemah dengar saja. Allah yang bersifat dengan sifat dengar, mendengar akan sekalian ada. Gitu. Tak boleh juga Boleh. Lepas tu basar lihat, kalam kata gitu. Allah yang bersifat sifat kata, dapat berkata-kata gitu.
Dah jadi ke haji. Mana kita ni orang sekolah ni? Doktor mana doktor? Suka. Dok nak wi. Fahamlah. Memang kita faham. Satunya sifat yang dari zat Allah. Satunya fungsi sifat, kerjaan sifat, peranan sifat. Tu takluk dia panggil. Fungsi, kerjaan, peranan sifat. Sekarang ni mengetahui akan sekian perkara, itu takluk. Mendengar dan melihat akan sekian perkara yang ada, itu takluk. Sifat tu pula yang diri zat Allah tu. Sifat kuasa, sifat kehendak, sifat tahu, sifat hidup, sifat dengar, sifat lihat, sifat kata. Boleh? Itulah orang Terengganu pula jadi. Tak apa benda? Mana pula? Samalah berkata. Berkata tu takluk sifat. Sifat tu. Kita mungkinlah deria tau. Deria dengar, deria lihat, deria tu mungkin gitu. Mana kalau payah-payah kita kekalkan hak Arab. Sini hak Arab ni. Dia panggil hak Arab. Artinya bermula sama dan basar pada hak Allah Ta'ala itu. Sama basar tu sifat. Artinya bermula sama dan basar pada hak Allah Ta'ala itu dua sifat yang wujudi keduanya. Itu pada hak Allah Ta'ala. Dan ada pun pada hak yang baharu. Ada pun sama dan basar pada hak yang baharu. Ni sifat sama, sifat basar, hak ada pada kita ni pula. Ni kitab besar. Dia jadi pergi kepada ni bicara sifat Allah. Sifat Allah ni sifat yang ke-11, sifat yang ke-12, sifat yang ke-5, sifat yang ke-6 daripada 7 sifat makni. Bicara sifat Allah sama basar pada hak Allah Ta'ala itu dua sifat yang wujud di keduanya, yang berdiri kedua dengan zat Allah Ta'ala, yang takluk keduanya dengan sekalian yang mawujud. Itu sama basar pada hak Allah Ta'ala yang kita bicara sekarang. Dia pergi pula kepada dan ada pun pada hak yang baharu. Ni kitab besar. Dia jadi panjang pula. Tapi walaupun kitab ni pada hak panjang gini, kita boleh kita kemas pula bab pegangan. Sifat sama basar Allah mendengar dan melihat. Sifat sama basar di telinga mata kita mendengar melihat. Sama ke? Tak sama. Mendengar melihat pada zahir saja. Hakikinya dapat mendengar perbuatan Allah, dapat melihat perbuatan Allah. Lagi pergi situ pula. Kita boleh tarik pula kepada pembicaraan pegangan. Walaupun sini duk cerita, dia duk bicara bab sifat Allah Ta'ala sekarang ni. Sifat sama, sifat basar. Lepas tu dia nak pergi cerita pula pada hak yang baharu ni. Pada hak yang baharu ni Tuhan yang letak. Tuhan yang jadikan. Tuhan yang letak, Tuhan yang jadikan. Kita pergilah pula kepada pembicaraan pegangan kita. Bila Tuhan letak, Tuhan jadikan, ianya adalah makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan lemah, tak berkah sama sekali. Situ. Kita pergilah situ pada ni. Dan ada pun pada hak yang baharu, ada pun sama dan basar pada hak yang baharu. Maka sama itu, maka samanya itu, sama yang baharu tu kuwah. Ni kuwah. Qaf waw ta marbutah. Kuwah. Kuwah ni satu kekuatan. Kuwah ni dipanggil arak. Sifatlah sifat. Kuwah ni arak lah sifat dia panggil. Sifat yang baharu lah ni. Sifat yang baharu. Kuwah ni satu kekuatan yang ditaruhkan, mana yang dijadikan oleh Allah Ta'ala
pada urat. Urat ni dipanggil jirim. Kuah ni dipanggil arak. Arak sifat samuk ni Tuhan letak dia orat. Orat tu dia panggil jirim. Sebab sifat dia kena ada di zat. Arak dia kena ada di zat, kena ada di jirim. Maka tepat Tuhan letak kuah ni adalah pada orat. Orat tu jirim, zat yang Tuhan letakkan. Kuah satu sifat samuk tu lah yang terhampar orat tu pada patak telinga. Pada patak telinga. Hak telinga sebelah dalam. Bukan terhampir, terhampar. Terhampar. Mana pun terhampar. Bukan terhampir. Rumi tadi terhampir. Dah tak? Terhampar. Terhampar. Eja dia samalah. Hampar, hampir dia ajak yang sama. Dia tak ada pera, tak ada. Dia kalau terhampir pun pera juga. Asalnya tak, bukan terhampir. Terhampar pada patak telinga. Mana telinga sebelah dalam. Telinga belah dalam. Jadi Tuhan yang jadikan kuah tu. Satu kekuatan, satu arak, satu sifat yang Tuhan letak mana ni? Pada orat yang terhampar pada patak telinga. Mana belah dalam genggendang telinga lah. Mana doktor? Kena dok? Ada orat dalam tu? Mana? Saraf telinga. Mana saraf tu orat lah. Yang jadi berat-berat tu saraf dia macam mana? Hak jadi bukan tuli, bukan pekau. Hak jenis hak jenis sebersaloh tu. Hak jenis sebersaloh. Sebersaloh lah. Molek pun tidak. Tak ada langsung pun tidak. Hak sebersaloh. Cakap perlahan dia tak dengar. Cakap kuat dia tegas hati. Sebersaloh. Cakap kuat. Kuat macam kata pekau. Iyalah. Hak kata hak jenis sebersaloh. Taklah kalau orang pekok sungguh tak cakap langsung. Isyarat je. Hak tu hak pekok terus senang. Hak sebersaloh ni. Hak sebersaloh ni. Kalau kita isyarat ke dia. Lagi dia marah. Sebab dia bukan pekok. Kita cakap kuat dia marah dah. Cakap kuat dia marah dah. Dia kita macam pekok. Yelah. Mana saraf lah dia panggil. Saraf tu duduknya tak gendang telinga tu apa dia? Gendang telinga tu luar lagi. Jadi ni patak lagi lah ni. Tu patak tu dalang lagi. Dah kata orang ni, orang tu telinga tu kan. Mana tu dia boleh mencederakan gendang telinga tau. Ke siapa di saraf tu? Tak apa tau. Kan dia marah tu kan kita duduk kapah tu lah. Jadi seolah-olah dia kata kita ni kita jadi masuk ke dalam lagi pula kotoran tahi telinga tu. Bukan dia kata kita buat masuk ke dalam pula dia kata. Atau budak-budak pergi klinik dia masuk tu kan. Kan bunyi sedap tu kan. Dia tarik. Dah bukan. Dia masuk obat. Dah budak ni telinga tak boleh dengar dah. Sebab apa penuh dalam tu dia kerah. Dia masuk obat. Berehat sekejap. Lepas tu dia panggil tu dia masuk alat dia tu kok. Kurak bunyi. Tak telinga tu. Dia marah tu dia marah kita nak ni. Sebab apa dia akan jadi masuk ke dalam. Tapi tak sapalah di saraf dah. Tu gegendam telinga je lah. Ni orat ni. Tuhan letak kuah pada orat. Saraf-saraf lah. Yang terhampar pada patak telinga. Mana? Hak dalam, hak bawah. Itu sama pada hak yang baharu. Yang ada pada telinga manusia.
Dan basar itu sifat ni, sifat basar. Quwwah, quwwah yang dihujangkan, yang dipahakkan, yang dipasokkan. Rumi ditulis mana? Dihujungkan. Bukan. Hak Haji tulis mana Haji? Dihujangkan. Dihujangkan mana pun ni? Dipahakkan, dipasokkan. Maksudnya dijadikan jugalah. Dihujangkan. Dia nampak ada titik jim tu. Hak Rumi Jawi ada tak titik jim? Ke titik macam 3? Macam 3? Macam ce. Ada bukan. Dia titik satu je. Jim. Bukan ce, bukan. Pak Haji jim molek. Jim molek titik satu terang. Dia nak titik satu. Bukan titik 3. Titik satu. Besar bukan nampak 3. Besar, titik besar lah, bukan titik 3. Tapi Haji molek tau. Yang dihujangkan, yang dipahakkan, yang dipasokkan. Maksudnya yang dijadikan oleh Allah juga. Maksudnya dijadikan. Bukan yang dihujungkan, yang dihujangkan. Bukan hujan nung ni, nge ni. Yang dihujangkan, yang dipahak, yang dipasok pada 2 orang. Pada 2 orang. Ni sarah juga ni kalau ke mata. Sarah juga. Kan dia kan kadang-kadang pergi periksa dengan pakar mata, takut dia punya selaput ke macam mana. Disuluh mata, dia kata comel biji mata, tak ada selaput. Tapi masalah dia saraf. Masalah dia saraf. Hak ni doktor kata penyakit yang tidak disedari sebab tak sakit. Sebab tak sakit. Cuma lama-lama kenapa ni? Gitulah. Tak berapa terang. Saya mula-mula pakai cermin mata. Sekali mengajar tu dia majik putih. Dia punya tulisan ni jadi satu, jadi seru gitu. Kata nak mati dah ke macam mana ni. Dia mula-mula tu dia jadi macam dia jadi nampak huruf tu jadi macam bersambung-sambung, jadi macam mula-mula tak pernah kena gitu. Lepas tu baru cek mata, barulah kena selama ni kenyik-kenyik dah mata tengok apa-apanya. Tapi tak perasan mata tu kurang sikit. Masa tengah mengajar. Jadi tengok kitab tu tak boleh nak baca. Nampak, bukan tak nampak huruf, dia nampak jadi macam gitu macam huruf sambung macam gitu. Waktu mula-mula. Lepas tu barulah periksa mata. Pada 2 orang yang berjumpa keduanya. 2 orang ni berjumpa keduanya pada hadapan otak. Pada hadapan otak. Hadapan kepala lah, otak. Atas wajah, atas jalan berputus-putus. Atas jalan berputus-putus. Seperti caman timba kulit. Seperti caman timba kulit kambing. Seperti caman ke camin? Sebab saya ada 2 ni, caman se, camin se. Seperti caman timba kulit kambing. Inilah rupanya
inilah rupanya, tapi rupanya tidak didatangkan. Situ ada tambahan di situ. Inilah rupa ni dia buat macam gini ke macam begitulah. Hak dua orang tu. Hak haji pun tak ada tau. Inilah rupanya, adalah rupa situ. Cuba tengok depan pula. Atau atas kelakuan dua dal. Dua dal. 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 Dal pun ada dal. Dal. Atau atas kalau dua dal, belakang tiap-tiap daripada keduanya berjumpa pada belakang yang satu lagi. Itu. Inilah rupanya. Rupa. Rupa. Inilah rupa, nampak dia tulis dah. Inilah rupa wak kurungan. Apa tak? Hak tadi pun kena gitu jugalah. Inilah rupanya, kena ada tak rupa tu wak kurungan. Dia macam rupa ginilah. Kan inilah rupa kan tak ada kan. Mana inilah rupa? Macam mana rupa? Tak ada. Kita belajar apa malam ni? Mau di doktor kan dia kata, mana pula hok sarah mata. Orang tanya pakar mata lah pula ni. Inilah rupa ni, ada rupa lah, ada rupa. Macam ni. Atau orang tu, dua orang tu atas kelakuan dua dal. Dua dal ni belakang tiap-tiap daripada keduanya, belakang berjumpa pada belakang yang satu lagi itu. Di belakang dengan belakang. Belakang dengan belakang. Inilah rupanya. Nampak ada rupa tu kurungan? Tu. Dua orang sarah. Yang mana dua orang sarah ni berjumpa keduanya pada hadapan otak. Tapi seperti itulah caman timba kulit kambing. Kena. Timba kulit kambing. Kulit kambing ni biasa orang buat grabber. Grabber ni dia kambing tu, daging kambing dia buat keluar. Dia tak belah. Kulit kambing tak belah. Dia cuma tebuk sebelah tengkak, tebuk sebelah punggung ada. Ke belah mana? Dia pun buat keluar habis daging, maka kulit kambing tu tak pecah tak apa, dia pun tutup sebelah, dia buang air dalam. Itu grabber tu. Tapi hak tu buat sebagai tempat bubuh air. Hak ni kulit kambing yang dibuat sebagai timba kulit kambing. Tapi caman tu macam mana? Caman ke camin ke, saya ada dua-dua ni. Ada camang sekali, ada caming sekali. Ada dalam komen? Tak ada. Takut ada orang-orang, dia kadang-kadang perkataan lorak-lorak ni ada orang yang pakai. Perkataan lama kita tak pakai. Kita tak tahu. Kita ni bukan lorak lama. Lorak Terengganu betul pun kata Terengganu banyak dah reti. Tak ada. Nabi tak ada. Cuma nak ceritanya, kuah tu Tuhan hujankan, Tuhan pasokkan, Tuhan jadikan pada dua orang. Di situ Tuhan letak kuah, kekuatan sifat basar pada mata yang hamba, pada mata manusia. Mana kalau mata tu comel sekalipun, tapi kalau orang tu rosak, maka tak nampak lah. Jadi Tuhan letak kuah pada dua orang ni. Hak sama tu pula Tuhan letak kuah pada orang yang terhampar pada hujung patak telinga. Dan inilah takrif keduanya, kedua samak bahasa pada yang baru daripada kata hukamat, kata ahli hikmah, orang bijak pandai. Dan ada pun daripada kata ahli sunnah. Ahli sunnah kata macam mana? Maka sama itu, bukan jika. Pak Haji, maka ke jika? Jika. Tak, maka, bukan jika.
Hak rumi tulis jika kau. Jika. Dah tak? Maka. Dan ada pun daripada kata ahli sunnah, tadi kata hukamat. Tu kata hukamat. Dan ada pun daripada kata ahli sunnah, maka samuk itu kuah. Samuk pada yang baru ni. Kuah yang dijadikan. Ni yang ditaruhkan, mana yang dijadikan? Tadi yang ditaruhkan. Yang dijadikan. Allah Ta'ala oleh Allah akan adakan kuah pada dua telinga. Gitu je. Tak kira orang nak cerita. Dan basar itu kuah yang dijadikan Allah ni oleh Allah akan dikuah pada dua mata. Dia tak ceritalah bab orat dak orat pun. Dia pendek je ahli sunnah ni. Ini hukamat. Kalau kita kata orang ahli sains lah, begitulah. Orang bijak pandai. Kalau cerita ahli sunnah ni rekah aje. Mana samuk kita ni kuah yang Tuhan letak pada dua telinga. Basar kita yang baharu ni kuah yang Tuhan letak pada dua mata. Rekah. Hak hukamat ni kalau kita tengok orang bijak pandai, ahli sains ke apa ke, ada Tuhan letak pada orat. Macam doktor kata tadi, pada saraf. Tapi maknanya di kita ni sama ada sifat sama, sama ada sifat basar adalah kuah yang Tuhan letak. Kuah yang Tuhan taruh, yang Tuhan jadikan pada dua telinga dan dua mata. Tapi pegangan kitanya kuah makhluk Allah tak bekah sama sekali. Kita bicara dahulu. Kita bicara dahulu hak wahdaniyah pada perbuatan dahulu. Bicara wahdaniyah pada perbuatan. Hak di musuh 21 dahulu. Ni bila kita pergi kepada bicara bab sama basar. Hak Tuhan letak pada dua telinga dua mata. Cerita apa hak yang baharu ni, cerita bab sifat Allah ni kan. Kita boleh ambil lah pula apa yang dicerita sini. Kalau berpegang kuah yang Tuhan jadi tu yang menjadikan seseorang dapat mendengar dan melihat, itu dipanggil mensyirikkan Allah pada perbuatan, kam muttasi pada perbuatan. Kita balik semula hak wahdaniyah pada perbuatan ternapi dua kam pada perbuatan. Musa 21 baris yang ke-8 daripada bawah. Baris 8 daripada bawah. Hak ni hak bersekutu ni. Hak bersekutu. Bersekutu ni dipanggil kam muttasil. Allah letak kuah di telinga. Kuah tu yang menjadikan hamba mendengar, bukan Allah dah. Tapi kuah di telinga ni Allah yang taruhkan, Allah yang jadikan. Allah letak kuah di mata sama masa kuah yang menjadikan kita melihat. Tapi bukan Allah yang menjadikan kita melihat. Tapi kuah di mata kita tu siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Lepas Allah jadikan mendengar melihat, kuah tu yang berbuka. Hak tu dipanggil bersekutu. Hak tu dipanggil kam muttasil pada perbuatan. Hak 21 baris ke-8 di bawah tu. Maka itu dinafikan pula dengan wahdaniyah pada perbuatan. Mana contohnya? Contoh kam muttasil pada perbuatan ni, seperti dijadikan bagi api itu kuah, kekuatan panas api, dan dengan sebabnya kuah itu memberi bekah pada barang yang menyertai akan dihani hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dan seperti adalah bagi hamba itu kudrah. Ini kan muttasil pada perbuatan juga ni, yang bekah pada berbuat taat dan maksiat. Hak ni hak Mu'tazilah Qadariyah. Hak kuah ni mazhab tabaiin. Mazhab tabaiin yang mana kuah tu secara semula jadi yang bekah. Tapi kuah tu bagi mana? Kuah panah, kekuatan panah, kuah tajam pada pisau, Allah yang taruh, Allah yang jadikan. Kuah di telinga ni Allah yang taruh, Allah yang jadikan.
kuah di mata, Allah yang tahu, Allah yang jadikan. Itu perbuatan Allah. Lepas itu kuah tu bekas. Ini dia panggil kam muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, yang khilaf ulama pegangan seumpama ni sama ada kafir ataupun akidah yang dosa besar.